العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim wa ba'du. Tuan-tuan para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama dalam titah menunaikan titah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan solat berjamaah maghrib, ya. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhirnya nanti insya-Allah taala. Baik tuan-tuan, kita muka surat 102 tuan-tuan, ya. Sambungan daripada tugas sekalian Rasul. Kita cuba habiskan insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi abudullah. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami utuskan Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah akan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-23. Bermulanya selisih pendapat dan sebagainya lah, ya, bermula daripada adanya sembahan-sembahan lain itu bermula daripada Nuh alaihi salam. Ketika mana manusia ini berada dalam zaman Adam alaihi salam itu masih lagi steady. Maknanya iman dan sebagainya itu, ya, tidak menyembah gitu gini dan sebagainya. Tapi bila sahaja manusia itu dalam keadaan Nabi Nuh itu, ya, masing-masing sudah mula engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebab itu tiap-tiap kaum itu diutuskan nabi ataupun rasul, ya, diutuskan nabi ataupun rasul. Dan kita pun tahu tuan-tuan, ya, Nabi Nuh ni bukan setakat kaumnya saja, isteri dan anaknya juga tidak taat kepada, maknanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kufur di atas tutah perintahnya. Walaupun dipanggil oleh Nabi Nuh kepada anaknya, marilah sini naik kapal sini, tak, kita nak naik gunung yang paling tinggi. Tapi ketika itu semuanya dunia ketika itu semuanya ditenggelami oleh air, ya. Itu dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi abudullah. Makanya tuan-tuan, tiap-tiap rasul ini datang dengan bawa risalah untuk ta'budullah wala tusyriku bi syai'a. Tidak ada yang selain daripada itu, melainkan melainkan tiap-tiap nabi dan rasul itu untuk minta kepada umat ketika itu untuk menyembah kepada Allah, ya. Dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka yaitu Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah akan Allah. Tidak ada satu pun daripada risalah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum itu untuk menyembah lain daripada Allah. Kerana itu tuan-tuan, maknanya nabi daripada Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah beragama Islam, bukan beragama Yahudi. Yahudi itu ialah kaum, ya. Tidak ada yang begitu. Maknanya walaupun Taurat itu diturunkan kepada kaum yang paling bandel sekali, orang yang pandai daripada segala-galanya itu ialah kaum Yahudi. Sebab itu kaum Yahudi itu dia rasa macam seolah-olah dia itu orang yang terpilih, ya. Tidak ada orang yang makannya itu didatangkan daripada surga kecuali kaum Yahudi itu, ya, ketika zaman Nabi Musa alaihi salam. Baik.
Ia berada dalam surah Al-A'raf ayat 65, dan kemudiannya wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah, dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka yaitu Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah akan Allah. Maknanya jangan menyembah yang bukan-bukan. Dia berpunca daripada asal mulanya orang menyembah patung dan sebagainya ini. Orang itu ialah orang yang diambil sebagai patungnya. Contoh patungnya itu ialah dulu-dulunya orang itu adalah orang yang alim, ya. Bila kemudiannya orang itu meninggal, so maknanya main mandi-mandi dia. Itu yang jadi mandi-mandi itu. Reka bentuk patungnya itu dan kemudian disembah. Itu asal mulanya nyembah patung itu asal mulanya begitu. Berlarutanlah sampai kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-73. Dan kemudian Al-A'raf ayat yang ke-85, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullah, dan kepada kaum Madian kami utuskan saudara mereka yaitu Syuaib. Bayangkan tuan-tuan, daripada kaum Ad, kemudian kaum Samud, dan kemudian kaum Madian. Berkurang berkisar di kawasan-kawasan itu sahaja, ya. Dan kepada kaum Madian kami utuskan saudara mereka yaitu Nabi Allah Syuaib, dan ia berkata, hai kaumku, sembahlah akan Allah Subhanahu wa taala. Orang degil lah tuan-tuan, ya. Orang degil macam itulah keadaannya. Tak suruh. Hari ini sudah berpun macam itulah tuan-tuan, ya. Sudah dalam keadaan begitulah sekarang ini. Sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Lagi berapa hari puasa? Senin, Selasa, Rabu. Tolong dino. 3 hari. Khamis dah masuk puasa Ramadan. Baik. Yang buat kuih untuk dijual ini, dia sudah bersedia 3 bulan sebelum. Puasa tak lagi. Yang buat kuih. Biasanya ghalibnya begitu. Sempritnya lah, dahlianya lah, itulah keripiknya lah, apa semuanya itu 3 bulan sebelum. Bayangkan, ya. Yang kita ni di ambang Ramadan, di desaknya spiritualnya, itu macam-macam lagi, ya. Padahal tiap tahun kita berpuasa insya-Allah taala, ya. Sebab itu biasanya Pak Imam dia akan sebut waballighna Ramadan. Tapi lutulah tuan-tuan, ya. Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertamanya, wallahu alam, puasa ke tak puasa kita tak tahu. Bermula daripada pukul 3 petang sudah bersiap-siap dengan wajannya, dengan dia punya kualinya, dengan apa semuanya itu, ya, di tepi jalan. Sembayangnya tidak. Dia ambil kaedah apa dia? Berjualan itu adalah sunnah Rasul. Apa Rasul tak sembayang? Kan Rasul sembayang, ya. Yang sunnahnya tu diambil. Macam orang nak kahwin lah tuan-tuan, nak kahwin kan. Ini baru 1, ada lagi 3 kota. Yang itu kau ikut Nabi punya. Tapi yang puasanya Nabi ke suami kau tak nak ikut. Macam mana? Bertahun-tahun begitulah keadaannya. Berjual beli dengan tidak sujud kepada Allah SWT. Kerana mindset kita, fikiran kita menyangka bahawa rezeki itu datang daripada tangan manusia. Kita nak beli kuih ini, lepas tu kita bagi duit. Maka itulah anggapan mereka. Sebab itu mereka tidak rasa segan, tidak rasa silu, ya. Padahal itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja di mana kita bekerja. Katakan kita bekerja di hospital. Maka majikan kita ini ialah Kementerian Kesihatan Malaysia. Duit itu datang bukan terus pada kita, tidak, tapi terus kepada kementerian. Kementerian akan bayar kepada kita. Jangan ingat bahawa rezeki kita itu daripada kementerian. Saya dapat kerja itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kadang-kadang sedih tuan-tuan. Ya, sedih kita tengok.
Tidak berapa banyak tuan-tuan yang nak sembahyang. Daripada yang banyak-banyak berjualan itu, banyak yang tak sembahyang. Di tempat saya gitu, saya ceritalah dengan kawan-kawan ketika itu masyarakat kan, ketika itu masyarakat. Saya perhatikan 70% daripada peniaga ni tidak sembahyang, saya kata. 70%. Jangan tak tahu semuanya kita adalah terlibat, saya kata. Kita semuanya pasal apa? Kita tuan tanah Kedaung. Kita punya apa namanya? Walaupun pasar itu ialah milik Majlis Perbandaran Kelang, tetapi di tanah kita dan di hadapan kita. Apa tindakan kita? Apa yang kita nak buat? Bagi risalah, bercakap atau sebagainya. Kena buat. Kalau tidak nanti besok kita kena tanya oleh Allah SWT. Kerana 70%. 30% tu aku ambil 30% lah. Pun tak sampai 30% sebenarnya yang datang solat sembahyang di surau. Tak. Pasal apa? Kononnya jauh. Yang keduanya badan tak bersih katanya. Najis mughalazah ke? Kan? Jadi macam tu katanya. Nak mencari rezeki Allah, tapinya kita tidak mau tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pentingnya. Yang lain-lain tu puasa boleh apa ni? Selagi kita ini masih lagi tak puasa tahun-tahunan tuan-tuan ya, kita masih lagi disebut orang Islam. Kerana satu ketika kita akan berpuasa. Haji, kita tak pergi haji, masih disebut orang Islam. Tapi tak sembahyang dengan sengaja, dicop disebut kat situ, faqad kafara jiharon, maka kafirlah secara nyatanya orang itu. Puasa tak ada sebut kafir. Ya, haji ada sebagainya tak sebut kafir, tapi solat itu sebab itu pentingnya. Itu tuan-tuan kenapa mestinya kita nak sambut Isra wal Mi'raj? Apa kita nak sambut? Mengapa mesti nak sambut? Sedang manusia tak berubah fikirannya. Yang datang sajalah pergi ke surau tu. Sedangkan yang lain tak ada. Dan kita berat mulut pula dengan anak-anak kita. Nanti takut dia lari daripada rumah. Itu saja. Kau nak lari-larilah. Terlepas aku daripada orang yang derhaka kepada Allah. Sepatutnya begitu. Tapi yolah kan, hati nurani kan, macam itulah lebih kurangnya. Baik. Semua seruan itu berpusat kepada satu, yaitu seruan kepada menyembah ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua, sama ada dia itu rasul ataupun dia itu nabi. Maka tidak ada satu seruan yang lain daripada satu, yaitu menyembah Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita bercakap saja aku menyembah Allah, tapi sebenarnya hakikatnya kita tidak tunduk sujud, kita tidak lakukan solat itu. Kerana kita atau orang Jawa sembodo. Ngoten nggih? Ya, sama seperti apa yang kita cakap itu. Dah makan dah? Sudah. Tapi belum makan, dia tak makan, tapi dia katakan sudah. Mana boleh kata begitu? Ya. Yang makan itu kita nak makan, tapi yang sembahyang, dah sembahyang dah. Tadi aku niat saja. Mudah saja orang nak cari yang mudah. Ya. Padahal sebenarnya orang yang sembahyang itu menggerakkan pagi itu, subuh itu dah menggerakkan anggota kita bersenam. Ya, bersenam gitu gini, sujudnya, rukuknya, ya, duduk antara dua rukuk tawarruknya dan sebagainya. Ya. Dan seruan yang dibawakan Rasul yang akhir, yaitu Muhammad SAW, adalah seperti itu juga. Hanya berlainan dalam lingkungan umat ataupun manusia yang diseru, kerana Rasul-Rasul yang dahulu masing-masing menyeru kaumnya sahaja. Ya, Nabi Musa dengan kaumnya sahaja, dia tidak membabitkan kaum lain. Nabi Ibrahim macam itu juga. Siapa Nabi mana? Kecuali Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Sebab itu hari ini, sebab itu ada apa namanya dia? Sebab itu ada ayatnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu daripada kalangan laki-laki dan perempuan, daripada suku-suku dan berbangsa-bangsa. Kerana apa? Lita'arafu, untuk berkenal-kenalan, bukan untuk gaduh, bukan untuk apa, bukan.
Dalam banyak-banyak keadaan orang manusia macam itu kan ya, ada Cina, ada India, ada gitu, ada gini, macam-macam bangsa ada. Tapi bila sahaja dia itu orang Islam, satu tujuannya iaitu mentauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan pekerti ataupun fi'li yang sama, serupa sahaja. Kecuali dengan mazhab masing-masing. Dengan mazhab masing-masing. Kita Syafi'i dengan Syafi'inya, Hanafi dengan Hanafinya bagaimana, Hambali dengan Hambalinya, ya. Begitu, Maliki dengan Malikinya. Bila kita sampai ke Mekah, sampai Madinah, kita gunakan Hanafi. Bangladesh yang datang kepada tempat kita ni tuan-tuan ya, orang India, orang Bangladesh sama sekali, dia ikut kita Syafi'i. Sedangkan dia itu Hanafi. Tapi tentang kaifiat bagaimana dia sujud dan sebagainya, tuan-tuan jangan inquiry kerana memang itu Hanafi begitu. Kakinya tak betul macam kita, mesti nak dianukan betul. Kemudian satu lagi saya tanya dengan soal apa? Ini soal Hanafi. Apakah dia itu tumak ninah maknanya? Ya, tumak ninah itu tak ada ke? Memang tak ada. Sebab itu dia boleh cengklak macam itulah. Ya, rupanya dia memang tak ada. Ya. Jadi kerana itu hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang mana menyeru kaumnya dan sekalian manusia. Tidak ada, tak ada hanya tertentu pada Arab saja ataupun orang Quraisy saja, tak ada. Ya. Dan ketika itu di Madinah, ya, kita pun tahu bahawa di Madinah itu ya umatnya ialah majmuk. Ya, orang-orangnya, kaumnya ya majmuk. Ada orang Parsi, ada orang Yahudi, ada orang Rom, ada orang macam-macam lah. Ya. Dan akhirnya mereka itu ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Ya. Kerana kerasulannya untuk manusia seumumnya dan untuk alam sekaliannya, sebagaimana yang difahamkan daripada Al-Quran dan sabdanya sendiri, yaitu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dan adalah Nabi diutuskan khususnya kepada kaumnya dan diutuskan aku kepada manusia seumumnya. Ya, sebelum daripada Rasulullah, maka orang itu, Rasul itu dan Nabi itu hanya untuk kaumnya sahaja. Dengan kerana Nabi Muhammad SAW diutus kepada sekalian manusia, maka seruannya pun ditujukan kepada sekalian manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Janganlah kita rasa sombong, kita rasa bongkak dan sebagainya. Kerana apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang takwanya itu berlebihan. Ya, bertakwa kepada Allah. Maknanya tak kira engkau itu kulitnya warnanya sawo matang, kulitnya putih bersih, dia itu hitam legam macam Sayyidina Bilal, si hitam legam, tetapi Allah tak pandang semuanya itu. Yang Allah pandang ialah at-taqwa. Itu tuan-tuan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hujungnya itu la'allakum tattaqun. Bukan kerana nak raya sahaja, bukan. Tapi hujung daripada tarbiyah Ramadan itu agar kita takwa sepanjang tahun sesudah daripada Ramadan. Apakah kita Ramadaniyin sahaja ke ataupun macam mana? Kalau Ramadaniyin sahaja maknanya hanya beribadah baca Quran pun waktu bulan Ramadan sahaja. Lepas Ramadan tak ada. Lepas Ramadan tak ada. Saya masih ingat lagi tuan-tuan, saya ada masuk dalam satu grup, Ustaz Kamil Siddiq. Ustaz Kamil Siddiq ni bukan orang sini, orang Bukit Kucing, lebih kurang macam tu. Satu hari baca 2 muka surat. Satu hari. Jadi dalam 1 bulan atau begitu boleh khatam dalam 2 kali ke 3 kali macam itulah. Jadi tiap-tiap hari orang itu membaca Al-Quran. Tiap-tiap hari. Sehingga kan saya masih lagi dekat mana? Dekat Indonesia pun, kalau bisa kata saya pergi Indonesia ketika itu, WhatsApp sampai, Inta kena baca muka surat sekian sampai muka surat sekian. Jadi kita dah baca, kita akan hantar. Ujungnya bagi gambar bunga ros. Maknanya kita dah baca. Jadi maknanya kita baca Al-Quran itu bukan hanya waktu Ramadan sahaja, bukan. Bukan waktu Ramadan sahaja, tetapi pada bulan-bulan yang lain kita baca Al-Quran. Rumah ni tuan-tuan, kalau kita bacakan Al-Quran,
Meskipun ada pergolakan besar, dia akan jadi turun sikit lah. Dia punya temperature tu dia turun sikit lah. Ya. Kalau nak cari rumah yang ada bahagia di dalamnya itu, bacalah Al-Quran. Suaminya, isterinya, suruh baca Al-Quran. Waktu pagi yang paling baik selepas solat fardu subuh, bacalah Al-Quran. Ataupun sebelum subuh, lepas daripada tahajud, lepas daripada witir, ya, kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran, kemudian dia solat subuh, ke surau, ke masjid. Balik itu sambung lagi, insya-Allah taala. Ya tuan-tuan, dalam rumah tangga itu akan rasa guyub, maknanya kebersamaan itu ada. Anak-anak kita bercakap, dia nak mendengarnya. Ya, di samping itu antara kita dengan orang rumah dan sebagainya, ya, itulah mukjizat Al-Quran itu, ya, yang kita baca, ya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang Ramadhaniyin saja, ya. Baik. Dan kerana Nabi Muhammad diutuskan kepada sekalian manusia, maka seruannya pun ditujukan kepada sekalian manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu dari dan mereka yang sebelum kamu supaya kamu berbakti. Ya, di Al-Baqarah ayat yang ke-21. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hujung daripada tugas-tugas Rasul itu yaitu nak memberitahu kepada kita bahawa penghujung daripada segala nabi, khatamun nubuwah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diterjemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah bagaimana manusia itu diajak oleh nabi, tiap-tiap nabi itu dengan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, masuk ke 5, beriman kepada hari kemudian, ya. Beriman pada hari kemudian ini wajib dan wajar diketahui. Kita akan mendengar apa dia? Orang yang membaca talqin di atas. Wahai saudaraku, ketahuilah oleh kamu bahawa siksa kubur itu benar, nikmat kubur juga benar. Ketahuilah olehmu bahawa kiamat itu, hari akhir itu benar, dan pembalasan Allah Subhanahu wa taala mana yang baik dan mana yang jahat akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dan pembalasannya juga benar. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam mustikah hadis dia duduk kat situ tu beriman pada hari pembalasan ataupun hari akhirat. Maksud hari akhirat ini ialah sesudah kita selesai kehidupan kita di muka bumi ini, dengan expired date-nya pun kita tak tahu bila masanya, wallahu a'lam, dan kemudian kita akan melalui satu episod yang baru. Namanya kehidupan, iaitu kehidupan di alam barzah. Ya, satu alam yang mana semua orang takut. Termasuk yang bercakap pun takut juga, pasal banyak dosanya. Pirang-pirang tosone, begitu. Jadi bila masuk episod yang pertama itu, tuan-tuan, maka segalanya itu akan bermula di situ. Kalau sekiranya kita ini, kata Rasulullah, dia ada 7 perkara yang menjadikan aset kepada kita untuk dapat pencen, bermula daripada kita berada di dalam alam barzah. Sebab itu bila kita baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir pada tiap-tiap malam gini, tuan-tuan. Nanti besok bila waktu kita berada di alam barzah yang pertama, hari yang pertama itu berada di alam barzah. Dulu kan kalau dulu ada ceramah-ceramah kan, malam pertama, diingatkan malam pertama apa, kahwin ke apa ke, rupanya malam pertama di alam barzah. Bagaimanakah malam pertama? Ingatkan apa? Rupanya di alam barzah. Dan tabarakalladzi biyadihil, dan apa ayat yang selalu kita baca, yang kita suka baca, maka dia itu akan diwujudkan sebagai seorang pemuda yang sangat cantik. Ketika mana kita dimandikan, ketika mana kita dikafankan, dia sudah wujud di situ. Ya, dia sudah berada di situ. Dia belum cerita apa-apa lagi. Siapa aku dan sebagainya belum cerita lagi. Tapi dia sangat setia dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita begitu sahaja. Sampailah saatnya kita masuk ke dalam
kubur. Ketika mana Munkar dan Nakir datang, maka dia itulah yang akan membela kita. Barulah dia kata, aku adalah surah yang selalu kamu baca dulu ketika mana kamu hidup. Itu tuan-tuan, tabarakalladzi biyadihil mulku itu sedayanya cuba dibaca. Kerana dialah yang akan membantu kita untuk tidak dipukul oleh Munkar dan Nakir. Ya, bukan kita ini orang hebat sangat pun, tetapi kita akan sampai suasana-suasana itu. Ya, dia akan wujud begitu. Kalau dia datang daripada pemukulnya itu datang daripada tupak kaki, maka dia akan buat tembok di situ ke seluruh badan kita. Begitulah hebatnya. Jadi hari kemudian ini bermula daripada alam barzah. Sebab itu disebut kata bilanya, wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulanah binti Fulan, ketahuilah oleh kamu sekarang ini berada di sepadan akhirat. Belum akhir, belum, masih di sepadan saja lagi. Ada beberapa dimensi yang akan kita lalui, lebih kurang dalam 8 ataupun 9 lagi, sampailah ke Yaumul Mahsyar. Baru sampai itu. Akan melalui itu gini dan sebagainya. Ya. Sebab itu yang saya sebutkan tempoh hari, apabila orang itu yang Rasulullah mimpi itu, dia dimasukkan batang besi yang menyala-nyala ke dalam mulut seseorang itu ialah ganjaran ketika mana dia berada di dalam kubur. Sehingga bila? Sehingga yaumul qiyamah, diseksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Cakap bohong. Ya. Untuk apa? Untuk diri sendiri. Untuk gitu gini dan sebagainya, dia berbohong. Ya. Apatah lagi apabila berhadapan di mahkamah, dia berbohong, saksi palsu, gitu gini dan sebagainya. Allahu Akbar ya Karim. Ya, bila keadaan-keadaan itu, sebabnya tuan-tuan, kita ini disunatkan untuk mengingat mati. Satu perkara yang sangat kita tak suka, tapi dapat pahala. Apa dia? Mengingat mati. Bila kita mengingat mati, semua perlakuan kita, amal kita selalu break dengan serta-merta. Kerap, emergency break. Kerana apa? Allah, aku teruskan lagi. Ya Allah, macam-macam dalam pikiran kita. Macam kita bawa kereta, tuan-tuan, tak pernah bawa 140 km 1 jam kan ya. Macam-macam teringat itu. Engkau anggar tayari meletup ke piye. Engkau anggar tiba-tiba ada kucing liwat ke piye. Macam-macam gitu. Tiba-tiba kita pun slow gitu, slow. Macam tu jugalah kehidupan kita. Bila kita ingat mati, kita slow semuanya. Break mana yang boleh break, buang mana yang boleh buang. Itulah ya. Beriman kepada hari kemudian adalah wajib, kerana ia salah satu daripada rukun iman. Kalau sekiranya kita katakan bahawa sesudah daripada kita kematian, habis kita dah tak ada apa-apa lagi, tuan-tuan, kena syahadah balik. Dia kena syahadah balik supaya macam politik lah tuan-tuan. Kalau politik tu dalam Islam tak ada, kena syahadah balik. Kerana Rasulullah dalam kehidupan pemerintahannya dia gunakan politik, tapi politik Islam lah tuan-tuan. Politik yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari adanya mengadanya hari kemudian itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu akan dibangkit dan dihitung segala amal manusia untuk diberikan balasan yang sesuai dengan amal itu. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Kita dah kumpul semua tuan-tuan, ya. Kita akan dipanggil satu-satu. Taipur bin Haji Nur, katakan macam itulah. Contoh. Tuh datang, semua datang, betul datang. Kemudian susun dia punya apa? Dia punya pahala tu susun. Kita pun rasa terperanjat. Banyaknya pahala. Daripada mana kita pun tak tahu. Dah selesai semua. Wahai yang ada sekalian semuanya yang ada di sini, siapa kenal tak dengan orang ini? Kalau kenal, sila datang ke depan. Mungkin ada apa-apa yang perlu nak diselesaikan yang dulu tak selesai. Ketika itu dah deredek lah tuan-tuan. Ketika itu kencing pun dah tak rasa lagi tuan-tuan. Tiba-tiba basah je bawah tuan-tuan. Itu baru orang-orang
kenalan kampung yang kenal kita, belum lagi istri dan anak-anaknya yang datang. Itu disebut di sini ini diberikan balasan yang sesuai dengan amal itu. Kalau dengan istrinya pun kita tidak pernah suruh sembahyang, dia akan bercakap, ya Allah, masa dulu-dulu ni aku kahwin dengan dia 50 tahun ya Allah, dia tidak pernah pun suruh aku. Seronok lah tuan-tuan, tak suruh sembahyang, tak suruh itu, tak suruh ini, seronok dia. Tak suruh tutup aurat dan sebagainya, itu dia. Nanti dia selama 50 tahun tak ada apa benda pun yang dia bagi tahu kepada aku. Tak. Malahan saya diberikan mini skirtnya, Allah. Itu dia. Baru datang anak-anak semua. Ya Allah, aku banyak dosa, tapi semuanya ini berpunca daripada dia. Kita tak boleh lari lagi tuan-tuan. Nak pergi lari ke mana? Tak boleh lari lagi. Ketika itu. Hari kemudian ini ya, hari akhirat, yaitu hari pembalasan, sedang hari dunia ialah hari yang ada sekarang ini. Yaitu hari melaksanakan amal pekerjaan hari ini. Buat sebaik-baik mungkin. Ya. Sebaik-baiknya supaya lagi-lagi dah hujung-hujung macam ni lah tuan-tuan ya. Dah hujung-hujung ni, dah tak ada masa sempat lagi lah bang. Dah tak sempat lagi nak apa-apa semua, dah tak sempat bang. Allahu Akbar. Abang berapa sekarang bang? 70 lebih bang? 60 lebih? 64. Oh tua aku juga rupanya. Saya 68 bang. Sama dengan abang ni 68. Sana tu lagi tua lah. Itu bang long aku tu jangan main-main. Bang long aku ni sekarang 70 lebih ya. Antara macam tu lah. Allahu Akbar. Tak banyak masa lagi bang. Macam kita lah, tak banyak masa, dah 60 tahun. Maknanya lebih 1 tahun daripada Rasulullah. Saya lebih 4 tahun daripada Rasulullah. Tahun ini nak masuk 69. Tekan berharap wallahu alam. Puasa pun tak tahu sampai ke tidak, wallahu alam ya. Ada 3 hari lagi ya. Mudah-mudahanlah insya-Allah taala. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, selalu disebut-sebut 5 kali sehari semalam ya. Mudah-mudahan sampai juga tiba-tiba setengah hari qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya cuma wa balighna Ramadan, sampai Ramadan saja, rupanya tak sempat Ramadannya sampai akhir. Baik. Ketiadaan amal dan pekerjaan yang baik pada hari ini menyebabkan rugi dan sesal di kemudian hari. Sebab itu dikatakan yaumul mahsyar, yaumul qiyamah ini disebut ialah hari penyesalan yang teramat sangat. Kalau dulu aku buat, kalau dulu aku buat, kalau dulu aku buat, kalau dulu aku bangun, kalau semuanya itu akhirnya semuanya meracau sendiri-sendiri. Kenapa aku tak buat? Kenapa aku tak buat? Kan ingat lagi kita Sya'ban, macam mana Sya'ban? Penyesalan itu ketika mana nyawanya nak keluar daripada jasad. Daripada rumah ke Masjid Nabawi itu 3 jam perjalanan. Kenapa tak jauh lagi kata dia? Kenapa cuma 3 jam saja? Jaraknya kenapa tak jauh lagi? Dia nak jauh saja. Pasal apa? Ketika mati dia dalam keadaan nazak, Allah bagi tahu bagaimana pahala yang dia dapat daripada berjalan kaki daripada rumah sampai ke Masjid Nabawi. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktunya. Sehingga Rasulullah ini tahu bagaimana di mana duduknya Sya'ban. Aina Sya'ban? Mana Sya'ban? Tanya-tanya sahabat, mana kan Sya'ban? Sya'ban kenapa tak datang lagi ni? Tunggu dulu, jangan azan dulu, jangan komat. Tunggu sekejap dia pergi. Sampai begitu Rasulullah. Kerana apa? Saking dia itu prihatinnya dengan jamaah. Sudah masuk ya? Oh, sudah. Kita nak azan dulu ya. Azan dulu. Insya-Allah. Siapa nak azan dulu? Siapa? Orang muda kita. Takkan nak suruh otai kot. Aduh.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana da'wati wa ba'athal maqam mahmud. Baik tuan-tuan, kita habiskan sedikit lagi. Yang saya katakan bahawa kalau sekiranya kita ini ketiadaan amal dan pekerjaan yang baik pada hari ini menyebabkan rugi dan menyesal di kemudian hari, memang akan menyesal. Ya, memang akan menyesal. Macam mana menyesalnya? Tuan-tuan pernah rasa menyesal bagaimana kalau sekiranya tidak berlaku, ya? Kalaulah aku tadi tak lalu jalan sini, tak adalah aku aksiden macam ni. Kan? Kalau kita bekerja dengan company, tuan-tuan, ya, sepatutnya kita lalu jalan salih, tapi kita lalu jalan lain. Kalaulah aku jalan salih, sekarang ini aku dah kena satu dengan inquiry daripada company, satu lagi kita nak kena buat report dekat polis. Maka semuanya itu akan jadi penyesalan. Kerana apa? Itu sesalan di dunia, tapi sesalan di akhirat lagi berat lagi. Kerana di akhirat sudah tidak boleh kembali lagi. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinin. Dah tak boleh lagi dah, tuan-tuan. Ya, kita akan melihat orang yang berdosa di hadapan Allah, dia akan menundukkan kepalanya. Lepas itu rabbana absarna, ya Allah Tuhan kami telah pun melihat. Kami telah melihat apa yang berlaku hari ini. Absarna wa sami'na, dan kami mendengar semuanya. Farji'na, kembalikanlah kami ya Allah. Barang sekejap. Na'mal soleh, na'mal muqin, dan kami akan beramal dengan amal yang yakin. Baru itu kita kira rasa yakin. Ya, tapi sudah terlambat. Ya. Mana ada penyesalan yang sebelum dibuat kita dah menyesal? Kan tak ada. Biasanya menyesal itu berada sesudah daripada berlaku sesuatu. Baik. Bagi kita umat Islam ada dua hari, hari dunia dan hari akhirat, dan kehidupan yang sebenarnya ialah di akhirat sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan sia-sia dan permainan dan sia-sia dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenarnya, kalau adalah mereka itu mengetahuinya. Sebab itu tuan-tuan, bila sahaja Adam dan Hawa dihalau daripada akhirat, ada yang menyatakan bahawa dia sudah pun berada di situ di akhirat selama 300 tahun. Tiba-tiba berlaku, ya, hari-hari setan itu datang bagaimana mengacau dia gitu gini. Akhirnya termakan pujuk dan kemudian berlakulah kesusahan. Bila berlaku kesusahan, di mana berlaku kesusahan? Di dunia. Kerana kesenangan itu adanya di mana? Di akhirat Allah, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu nak masak, tak perlu nak jahit baju, tak perlu apa, semuanya tak perlulah. Senangnya cakap. Dan kemudian kita mendapat apa yang kita inginkan ketika itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang berada di dalam musalla ini, sama-sama kita nanti besok boleh bercerita, boleh bercakap, boleh berborak tentang dulu kita berada di dunia bersama-sama. Ya, mudah-mudahan begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan sampai di situ tuan-tuan, ya. Kita belum habis lagi tentang ini. Saya pun tak pastilah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi, sama ada dalam bulan Ramadan ataupun di hujung bulan Ramadan lepas daripada Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita berbanding Ramadan yang sudah-sudah. Ya, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.